Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan bersama lagi dengan cikgu. Kali ini cikgu bawakan perkongsian selanjutnya bagi tajuk bab 1 ubahan matematik tingkatan 5, di mana cikgu akan fokus kepada ubahan bergabung, iaitu gabungan antara ubahan langsung dan ubahan songsang dalam satu situasi yang sama. Okay, dan cikgu akan gunakan contoh soalan daripada latih kendiri 1.3a daripada buku teks muka surat 28 ya. Kita tengok satu persatu. Okay, soalan yang pertama, tulis setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Masih lagi ingat kita ada dua bentuk penulisan ya. Okay, soalan A, okay, W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Okay, maka kalau secara langsung dia duduk dekat atas kan. Okay, kalau secara songsang dia duduk dekat bawah. Okay. Jadi kita nak tulis W berubah secara langsung. Okay, V punca kuasa 3V dan ataupun bahagi ataupun per dengan X kuasa 2. Okay, itu adalah bentuk ubahan. Manakala dalam bentuk persamaan, kita tukar simbol ubahan tu kepada simbol sama dengan dan tambah satu huruf K mewakili pemalar. Maka dia akan jadi W sama dengan K punca kuasa 3V per X kuasa 2. Okay, itu sahaja. Kita tulis dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Okay, B, F berubah secara langsung. Okay, maka ini duduk dekat atas. Berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3. Bermaksud G darab dengan H kuasa 3 ataupun G H kuasa 3. Dan secara songsang, maka per punca kuasa 2T. Okay. Manakala dalam bentuk persamaan, F sama dengan K G H kuasa 3 per punca kuasa 2T. Okey, soalan C. Pecutan bagi sebuah objek A, maka kita akan guna pembawa lubah A, berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui J. Maka A berubah secara langsung dengan J. Okey, dan secara songsang. Okey, maka per dengan kuasa 2 masa yang diambil T. Kuasa 2 T ataupun T kuasa 2. Maka dalam bentuk persamaannya, A sama dengan KJ per T kuasa 2. Okey, jelas? Itulah dia untuk soalan A, B dan C bagi soalan 1. Kita tengok soalan kedua pula. Okey, masa yang digunakan T jam untuk menyusun kerusi di dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi C buah dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat P orang. Maka dalam bentuk ubahannya dahulu, T berubah secara langsung dengan C, maka dia jadi C per P. Okey, tukar dalam bentuk persamaan, T sama dengan K C per P, di mana kat sini cikgu terus nyatakan macam mana kita nak cari nilai K kat sini ya. Okay, sebelum tu cikgu nak tekankan para pelajar perlu kuasai kemahiran untuk memindahkan pemboleh ubah ini. Contoh kalau nak ke kiri, ke kanan, itu kena mahir. Para pelajar kena kuasai betul-betul kemahiran yang itu. Okay, sesambung. Untuk nilai K-nya, mula kita pindahkan P ke sebelah kiri, maka dia jadi PT sama dengan KC. Sekarang pindahkan C pula ke sebelah kiri. So dia jadi PT bahagi C ataupun PT per C sama dengan nilai K. Okay, seperti biasa cikgu akan tulis K itu duduk dekat sebelah kiri. Okay, kita hanya penulisan sahaja, kita tak buat apa-apa operasi. So K kita akan dapat daripada PT bahagi C tadi. Kemudian barulah kita pergi kepada maklumat-maklumat yang diberikan. Okey, maklumat kat sini diberi 5 orang pekerja. 5 itu adalah P, masa 2 jam, maka T adalah 2. Menyusun 1000 buah kerusi, maka C adalah 1000. Okey, kat sini
Kalau kita diberi dah ketiga-tiga maklumat itu diberi, P diberi, T diberi, C diberi, maka tugas kita adalah untuk mencari nilai pemalarnya, iaitu nilai K. Jadi daripada persamaan yang kita dah cari, kita dah permudahkan, iaitu K sama dengan PT per C. Masukkan nilai-nilai yang diberikan. Okay, P ganti dengan 5, T ganti dengan 2, C ganti dengan 1000. Okay, maka kita akan dapat nilai K-nya sama dengan 0.01. Okay, kemudian langkah seterusnya merujuk kepada ayat terakhir dalam soalan, ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Okay, tadi kita ada persamaan T sama dengan KC per P. Okay, sekarang gantikan nilai K-nya. Sebab K kita dah dapat, nilai pemalar kita dah dapat. So, kita akan dapat T sama dengan 0.01 C per dengan P. Okay, maka itulah dia T dalam sebutan C dan P. Okay, kita tengok soalan ketiga pula. Okay, diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N, iaitu N kuasa 2, dan secara songsang dengan P. Okay, kita tulis dulu dalam bentuk persamaan, maka kita akan dapat M sama dengan K N kuasa 2 per dengan P. Di mana, macam mana kita nak tentukan nilai K tu, cikgu permudahkan teruslah daripada persamaan. Pindahkan P dahulu ke sebelah kiri. Okay, kita dapat macam ni. Kemudian kita pindahkan N kuasa 2 ke sebelah kiri. Sepatutnya dia jadi bahagilah. Jadi MP bahagi N kuasa 2 adalah sama dengan nilai K. Okay, kat sini cikgu tulis lagi sekali. Sebab cikgu suka kalau apa yang kita nak cari tu duduk dekat sebelah kiri. Kemudian barulah kita pergi kepada nilai-nilai yang diberikan. Okay, M 4.8, N 6 dan P 1.5. Okay, gantikan dalam persamaan K. Okay, gantikan nilai M, gantikan nilai P, gantikan nilai N. Maka kat sini kita dapat nilai K-nya adalah 0.2. Okay, gantikan nilai K ini dalam persamaan M, iaitu persamaan bagi soalan ini, iaitu M sama dengan K N kuasa 2 per P tadi. Maka kita akan dapat M sama dengan 0.2 N kuasa 2 per P. Okay. Persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk soalan A dan soalan B. Kita tengok soalan A dahulu. Okay, hitung nilai P. Okay, P tidak diketahui manakala M diberi, N juga diberi. Okay, so dia nak nilai P. So kita ambil persamaan bagi soalan ini. Okay, disebabkan dia nak P, cikgu nak pindahkan siap-siap lah. Perkara rumus dia tu, apa yang duduk kat sebelah kiri tu, cikgu nak tukar siap-siap biar dia jadi huruf P. Okay, so MP sama dengan 0.2 N kuasa 2. Kita nak P-nya sahaja, maka pindahkan M. Okay, pindahkan M ke sebelah kanan. So dia jadi 0.2 N kuasa 2 bahagi M. Okay, langkah seterusnya daripada persamaan P tadi, kita gantikan dengan nilai N dan nilai M dalam persamaannya. Okay, maka kita akan dapat P sama dengan 1.44. Okay, soalan B. Hitung nilai N. Okay, N pula yang tidak diketahui, tetapi nilai M dan nilai P masing-masing diberi. Okay, dengan menggunakan persamaan bagi soalan ini, okay, cikgu pindahkan siap-siap. MP ni sama dengan 0.2 N kuasa 2. P tu dah dibahagi, pindah sebelah kiri jadi darab. Kemudian kita nak N sahaja, so kita nak buang 0.2 tu lah. Jadi bila kita buang 0.2, dia akan duduk sebelah kiri, dia jadi bahagi. Okay, so N kuasa 2 ni adalah sama dengan MP bahagi 0.2. Okay, dia nak N Okay, sekarang kita gantikan dahulu nilai M dan P ke dalam persamaan N kuasa 2. So, kita dapat 361. Okay, kat sini masih lagi dalam keadaan N kuasa 2. Okay, so kuasa 2 perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Kuasa 2 pindah sebelah kanan jadi punca kuasa 2. Jadi N sama dengan punca kuasa 2 361. Di mana N itu bernilai 19. Okey, soalan terakhir, soalan keempat. Okey, diberi T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2I
dan kuasa 3F ataupun F kuasa 3. So kat sini tidak dinyatakan apa-apa bentuk ubahan langsung. Jadi dekat atas ni kita tulis nilai 1 dan tukar kepada bentuk persamaan. So kita akan dapat T sama dengan K per punca kuasa 2E dan F kuasa 3. Okay, sebabkan kita nak cari nilai pemalarnya dahulu, maka pindahkan apa yang dekat bawah ini ke sebelah kiri. Dia jadi darab lah. So jadi T punca kuasa 2E, F kuasa 3 adalah sama dengan nilai K. Okay, seterusnya kita nak cari nilai K. Diberi T5, E 1.44 dan F2. Masukkan maklumat ini ke dalam persamaan K. Maka kita akan dapat K-nya bernilai 48. Okay. Kemudian gantikan nilai K dalam persamaan T. Okay. T sama dengan 48 per punca kuasa 2E, F kuasa 3. Okay. So ini adalah persamaan bagi soalan ini. So cikgu letak dekat atas. Senang nanti kita nak refer. Okay, barulah kita tengok kepada hitung nilai A dan nilai B. Okay, kita buat satu persatu lah. Okay, diberi TA, E 36 dan F 0.4. Okay, so persamaan yang kita perlu guna, cikgu tulis lagi sekali. Cikgu selalu suka tulis lagi sekali ataupun tulis sebelum buat pengiraan, kita tulis dahulu persamaan soalan tu. Supaya kita dapat mengurangkan kecuaian dalam menggantikan nilai-nilai pemboleh ubah. Okay, so daripada sini, masukkan terus maklumat yang diberi. T kita gantikan dengan A. E kita gantikan dengan 36 dan F kita ganti dengan 0.4. Tekan kalkulator baik-baik, masukkan nilainya, maka kita akan dapat A bernilai 125. Okey. Kemudian untuk nilai B, diberi T 0.256, E-nya nilai B dan F nilainya 5. Sekarang, lagi sekali cikgu tulis lagi persamaan untuk soalan ini. Dan kemudian kita masukkan maklumat-maklumat yang diberikan. Kat sini kita permudahkan sedikit. 5 kuasa 3 tu kita akan dapat 125. Kemudian, apa yang berada di bawah ni, 125 punca kuasa 2B ini, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka dia jadi darab. So, 0.256 darab 125 punca kuasa 2B sama dengan sebelah kanan 48. Seterusnya permudahkan lagi. 0.256 darab dengan 125. Kita dapat 32. Punca kuasa 2B kekal. Masih lagi 32 darab punca kuasa 2B ni. Sama dengan 48. Pindahkan 32 ni ke sebelah kanan. So, dia akan jadi 48 bahagi 32. So, sebelah kiri tinggal punca kuasa 2B sama dengan 48 bahagi 32. So, kita dapat 1.5. Kita nak B sahaja. Kita nak B je. Jadi, punca kuasa 2 pindah ke sebelah kanan. Dia jadi kuasa 2. So, siapa yang kuasa 2? 1.5 kuasa 2. B sama dengan 2.25. Untuk soalan bagi tajuk ubahan ini, soalannya direct sahaja. Tak ada memerlukan pemahaman yang agak kompleks, tak ada. Soalannya direct sahaja, tetapi kemahiran mengira itu adalah penting. Jadi para pelajar, cikgu ingatkan lagi sekali, kuasai kemahiran mengiranya. Yang ini kita dah belajar, kalau tak silap cikgu, masa tingkatan 3 atau tingkatan 2. Tajuk perkara rumus. Jadi kalau para pelajar masih lagi lemah dalam kemahiran mengira kat sini, cikgu syorkan refer balik kepada apa yang kita dah pernah belajar masa tingkatan 3 atau tingkatan 2 tu, cikgu pun tak pasti. Ulang balik konsep-konsep asas berkaitan pengiraannya. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu untuk video ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum.